Baik, tanpa melengahkan masa, saya nak terus serah kepada Datuk. Saya nak tanya kepada Datuk lah sebelum kita nak panjang lebar berkaitan dengan kebahagiaan dalam memberi ini. Nak tanya dulu, apa yang kata bahagia tu Datuk? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz selaku moderator, pada semua ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nanti jangan tuan-tuan tanya pula, Ustaz tak buka emas kan? Dah duk tengok selalu dah. Kenal dah. Tapi kalau orang menyamar tak tahu apa dah. Tak kena. Tak kena. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, itulah nama dia bahagia. Bila boleh tengok rasa bahagia. Bila tak tengok tu rasa macam mana tu? Macam itulah tentang bahagia ni. Bila kita sebut lepas, hak kita hajat rasa lepas, yang kita nak rasa lepas, makan rasa lepas, tidur rasa lepas. Semua lepas tu membahagia. Cuba tuan-tuan sikit perut tak lepas. Dah, nak bahagia apa? Kencing tak lepas. Ni saya sebut kencing ni pun dah terasa nak pergi dah. Tambah tengok tandas tuan-tuan lawa, bersih. Allahu Akbar, tu saya bagi 5 bintang Pak Haji. Allahu Akbar. Tengok hak dalam. So tengok tandas lagi, tengok hak dalam ni 5 bintang. Kita rasa bahagia duduk tempat yang bersih, duduk tempat yang menyeronokkan, kita rasa bahagia. Bila hajat kita dapat, kita lepas, kita cakap, kita rasa bahagia. Kita duduk dalam satu tempat yang menyeronokkan, kita rasa bahagia. Lagi apa dia yang kita rasa bahagia ni tuan-tuan? Bila kita rasa bahagia, bila kita dapat apa yang kita nak. Yang kita duk hajat, yang kita duk minta, yang kita duk doa siang malam, kita dapat. Kita bahagia. Sebab tu bila orang sampai ke Kaabah ni di Mekah, jarang orang duk dia gelak, dia teriak. Duk keluar yang mata. Tak tahu kalau orang pergi ke Mekah tu dia tengok Kaabah dia gelak. Jarang tuan. Lagi tak bahagia tuan-tuan kalau dia tengok Kaabah tu dia tak nampak, lagi tak bahagia. Mana dia Kaabah mak? Tu mata tu. Mana ada? Yang tu lorak tuan. Kena balik merebut belah. Dia cari balik tuan. Sebab tu bila kita dapat sesuatu tu kita akan rasa bahagia. Yang ketiga, yang keempat, kita rasa bahagia ni tuan-tuan bila orang sayang pada kita. Orang suka pada kita. Cuba tengok orang yang sedang bercinta. Bahagia. Cuba tengok orang yang baru menikah. Allah. Subhanallah. Tak makan, tak apa lah. Bahagia. Pak saya apa? Pak saya, orang saya. 3-4 hari lepas, pelajar saya ustaz baru menikah. Allah, umur 60. Sungguh saya tak bohong. 60. Sekolah saya kan sekolah orang tua-tua. Nah, baru menikah baru ni. Dia kata ustaz boleh menikah saja, kenduri tak boleh buat. Tak apa. Janji boleh menikah. Kenduri tak buat pun tak apa. Benda sunat je, bagi makan 4-5 orang clear dah. Bahagia depa tuan-tuan. Yang paling tua menikah di sekolah saya 87. Oh, laki-laki. Dulu kaki dia 6, 2 kaki betul, 4 kaki palsu. Ada tolak tongkat. Pas nikah tinggal 2 kaki dah. Jadi hak mana sikit lutut semua cuba nikah tengok. Masya-Allah tuan. Allahu Akbar. Bahagia. Ada isteri kita rasa bahagia tak? Bahagia. Isteri kita ni tuan-tuan macam kita duduk dalam gelap. Tiba-tiba menyala lampu, bahagia. Elektrik tak ada, kena potong ke apa ke, blackout kilat ke mana atau blackout gelap. Tiba-tiba elektrik mai, apa rasa? Lega tenang, bahagia. Macam itulah isteri.
Terus tukar pula. Ni rasa bahagia tak? Bila cerah tu rasa bahagia. Macam tu lah isteri macam lampu. Kalau satu lampu pun rasa bahagia Pak Ji. Kalau 4 lampu, oh subhanallah. Anda faham? Faham tak faham sudah tak? Saya nak cerita pada tuan-tuan kebahagiaan ni. Tapi kebahagiaan ni manusia tak boleh bagi. Yang bagi kebahagiaan tu pada kita ialah Allah. Sebab bahagia ni kita sebut sakinah, ketenangan. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan. Kami turunkan sakinah pada kamu. Ketenangan ni Allah Ta'ala yang bagi. Allah Ta'ala yang beri ketenangan. Berapa ramai yang ada isteri tak bahagia. Berapa ramai yang ada suami jadi kelang kabut. Jadi tak seronok. Berapa banyak yang ada duit jadi tak bahagia. Berapa banyak yang ada anak lagi penin. Berapa banyak yang banyak kereta tak naik. Duk naik ambulans lagi ramai. Kereta jarang naik. Ambulans tiap hari dia naik. Tak bahagia juga. Berapa banyak orang yang ada harta tak bahagia. Lagi tak bahagia kalau tak ada harta. Sebab tu tuan-tuan, kebahagiaan ini Allah yang bagi. Dan dia tak sama di antara kebahagiaan kita. Ada orang tengok, sian dia. Rumah kecil lagu tu macam mana tu. Tapi dia bahagia ada rumah kecil. Mana kita tahu. Kita duk tengok suami dia Allah sakit. Isteri duk tolak atas wheelchair. Kita kata sian mak ngah tu duk bela pak ngah tu. Kalau aku tinggal lama ada orang tua tu. Tapi dia tak mau tinggal. Dia bahagia dengan orang tua tu. Ada orang yang bahagia dengan duit yang banyak. Ada yang tak bahagia dengan duit yang banyak. Sebab itu saya katakan tadi tuan-tuan. Kebahagiaan ni tergantung kepada kita. Ada yang dapat tapi tak bahagia. Ada yang tak dapat dan dia bahagia walaupun dia tak dapat. Apa yang dia hajat. Sebab itu saya sebutkan tadi. Wa anzalas sakinah. Yang menurunkan ketenangan ini, yang menurunkan kebahagiaan ini ialah Allah. Bila Allah kata, aku turunkan sakinah. Allah gunakan perkataan anzala. Aku turunkan, kami turunkan. Nazala. Allah Ta'ala turunkan. Macam-macam ayat anzalna. Tentang ayat inna anzalna pun ada. Wa anzalas sakinah pun ada. Yanzilu minas sama'i ma'a pun ada. Diturunkan daripada langit pada bila sebut dikatakan perkataan turun. Turun tu digunakan perkataan nazala tu, turunnya. Bila sebut saja turun daripada atas ke bawah. Jarang turun daripada bawah naik ke atas. Tu tak tahu nak panggil apa tuan. Yang turun daripada atas ke bawah, itu perkataan turun. Allah sebutkan turun ni pada perkataan apa? Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra. Kami yang turunkan peringatan. Al-Quran. Hujan. Wa anzala minas sama'i ma'a. Kami turunkan daripada langit air hujan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan pada malam qadar Al-Quran. Allah Ta'ala sebut lagi. Wa anzalas sakinah. Dan kami turunkan pada kamu sakinah, ketenangan. Maknanya tuan-tuan, bila sebut turun, benda tu hebat. Benda tu hebat, benda tu mulia. Habis tu ustaz, iblis pun turun juga. Adakah iblis tu hebat? Allah Ta'ala gunakan perkataan untuk iblis bukan nazalah. Allah guna perkataan ihbit. Qala ihbit. Qala fahbit minha, kata Allah. Qala fahbit minha. Hei iblis, nyoh kamu daripada syurga. Ihbit maknanya satu perkataan yang buruk, satu perkataan yang tak elok, satu perkataan macam kita pipi bambu. Allah tak kata turun, Allah untuk iblis. Dia kata apa? Qala fahbit minha. Maka berkatalah Allah, ihbit minha. Turun kamu daripada syurga ni. Ihbit menggambarkan perkataan yang lain daripada perkataan nazalah. Kalau nazala tadi menunjukkan perkataan hebat, perkataan mulia, perkataan bagus. Tapi ihbit Allah gunakan untuk perkataan. Yang tak elok, guna perkataan. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut perkataan yang zilu, anzalna, nazzalna dan sebagainya, itu menggambarkan benda yang baik. Al-Quran.
Allah gunakan perkataan tu. Hujan, Allah gunakan perkataan tu. Hujan, Allah Ta'ala sebut berapa kali dalam Quran, tuan-tuan. Mubarakah, Allah sebut. Allah Ta'ala sebut yutahhir. Allah Ta'ala kata bersih dengan hujan. Mubarak dengan hujan. Sebab itu hujan tu baik. Begitulah dengan ketenangan. Ketenangan juga Allah Ta'ala gunakan perkataan turun. Kami yang turunkan kebahagiaan. Kami yang turunkan ketenangan. Jadi tuan-tuan, bila sebut Allah yang bagi ketenangan, Allah yang bagi kebahagiaan, maknanya Allah bagi jalan pada kita macam mana nak dapat bahagia. Allah bagi tahu pada kita macam mana nak rasa bahagia. Jadi carilah jalan macam mana nak rasa bahagia. Macam mana Ustaz? Tu yang kita buat mini forum malam ni tu Haji. Macam mana nak dapat rasa bahagia tu Ustaz? Saya sebut satu ya. Redha dengan apa yang Allah bagi. Redha dengan apa yang Allah tak bagi. Kalau kita redha pada dua benda tu, kita rasa bahagia. Ni tak bahagia. Allah tak bagi, Allah tak makbul, kita marah. Makcik tak semayang dah lah. Malah semayang. Semayang tak kaya. Berapa lama makcik semayang? Kira makcik semayang kira tahun 70. Dia ingat tu. Start semayang. Tahun 74. Sebelumnya tu tahun 73. Selepasnya tu tahun 75. Dia ingat tuan-tuan. Lepas tu makcik tak semayang. Malas semayang. Tak kaya-kaya. Muhak tak semayang. Kaya apa makcik semayang? Pasal apa yang dia jadi macam tu? Sebab dia tak rasa bahagia. Dia rasa dia miskin, dia susah, dia melarat, maka dia tak seronok dengan apa yang dia dapat. Sedangkan Allah bagi dia susah, Allah bagi dia tak jadi kaya, tuan-tuan. Ada hikmah dia. Ada kebijaksanaan yang tersendiri sebab apa Allah tak bagi pada dia. Seronok, tuan-tuan, orang tak ada hutang. Bila sebut miskin, tak ada hutang. Dia nak hutang apa? Loan nak bagi hutang. Tak boleh bank, tak boleh. Tak ada apa. Dia tak ada hutang. Bila dia tak ada hutang, hati dia seronok. Senang tidur. Mai dengar ceramah pun tidur. Tambah dapat tiang lah. Allahu Akbar. Minta maaf lah Tuan Haji ni di Afrika. Ada Tuan Haji tak nyandak tuan. Diletak. Dengan sebab kita ni jadi susah tuan-tuan. Tak ada hutang. Hidup bebas daripada riba. Tak bahagia. Bahagia kita tak ada riba tuan-tuan. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Orang yang makan riba hang nampak senang atas dunia. Kereta berjalan, rumah besar semua. Nampak bahagia lah di hari kiamat. Mana hang dapat duit? Beli rumah besar ni? Hang buat loan tu dah riba ke apa ke? Jawab. Kita tak apa, rumah tu riba apa pun tak ada. Rumah ni kira, dia suruh kita kira pula. Rumah siapa ni mak ngah? Ustaz kira tengok lah mak ngah pun duduk sini. Tok mak ngah pun duduk sini sampai ke mak ngah. Ustaz kira tengok Ustaz. Rumah bersakar Ustaz. Kita pula ambil sempur kira kat dia pula. Dia rasa bahagia. Tapi pasal dia rasa susah, dia rasa miskin. Dia duduk tengok orang dapat nikmat. Dia jadi susah. Dia rasa tak tenang jiwa dia. Dia duduk nampak hak kaya. Hak aku ni susah. Dia tak tahu hak kaya ni macam-macam masalah lagi. Kita kadang-kadang tuan-tuan duduk teringin kereta besar. Duduk banding kereta kita ni Viva. Viva pun kereta ke. Senang jalan mana. Parkirlah longkang boleh hidup balik tuan-tuan. Ringan senang. Tadi ada Cina main jumpa saya tadi. Dia nak jual kereta kat saya. Saya kata lah PKP apa duit tak ada jual apa. Bateri dia saja tu Haji RM50,000. Bateri dia saja. Tuan-tuan nak beli? Belum kereta. Kalau bateri tu rosak RM50,000. RM50,000 pergi umrah 5 kali. RM50,000 kita boleh bagi makan anak isteri sampai mati apa. Beli beras tuan-tuan. Oi, kalau beli gula RM50,000 tuan-tuan, kira tengoklah berapa juta biji gula. Tak pernah faham, tak faham tu dah. Bateri dia saja RM50,000. Bukan bateri kita tu jenis Yuasa tu 125 tu.
Tapi kita duduk tengok orang kaya. Oh, kereta dia tak tahu. Sekali rosak bateri dia, nak makan apa? Tapi kita hari ni naik bisikal, bateri apa? Hang turun bukit, hang susah kayu. Naik bukit, hang pimpin bisikal. Selesai masalah. Nama dia tuntun. Jadi tuan-tuan, letak di situ. Ustaz kalau begitu saya kaya macam mana Ustaz? Kaya lagi bagus. Kaya yang beriman tu bagus. Dia kata ni satu jalan Allah Ta'ala nak bagi pada aku nak masuk syurga senang. Dengar cerita di hujung tu ada orang susah pun nak pergi cari. Bila dia bagi tu dia rasa bahagia. Bila dia bawa makanan tu, budak-budak anak-anak orang susah ni pakat duk terpa makanan tu, pakat duk berebut ambil dia makan, pakat duk makan tu, dia tengok tu dia rasa seronok tuan-tuan. Orang yang bagi, bila dia tengok orang yang dia bagi tu, ambil yang dia bagi, makan apa yang dia bagi, pakai dengan apa yang dia bagi, satu kebahagiaan yang cukup besar dalam hati. Siapa yang pernah rasa dia buat? Dia pergi rumah Pak Haji tu pakai baju Melayu ni elok-elok lawa-lawa ni sedekah. Kain batik sedekah, kain pelikat sedekah, baju kurung sedekah, baju Melayu sedekah, telekong pun sedekah. Maghrib tu Pak Haji hak kena sedekah tadi mai pakai baju Melayu dia, mai pakai kain pelikat, cak gajah duduk. Kita tengok Allah tu baju aku bagi tadi. Alhamdulillah dia pakai seronoknya aku. Dia mai sembahyang pakai seronoknya. Lapang hati tu. Ustaz saya bagi dekat dia 5 tahun dulu kain pelikat tu. Oh lama saya pergi rumah dia baru ni. Betul? Kain pelikat tu Ustaz dia buat lap kaki Ustaz weh. Cilakui ngono dah. Cilakui buat saya apa? Walaupun kita bagi dekat dia sehelai pakaian, tinggal sehelai benang je lagi. Yang kita duk sedekah dekat dia tu baju, tinggal sehelai lagi. Sehelai tu pun masih dapat pahala. Tak kebahagia kita tuan-tuan kalau kita jadi orang kaya. Dan kaya tu pula kita manfaatkan pada jalan Allah. Lega hati kita. Ketenangan akan sampai kepada kita. Itulah dia tuan-tuan yang dikatakan bahagia. Wallahu'alam. Baik, Wallahu'alam. Selesai soalan pertama. Kita faham dah arti bahagia banyak maknanya, bukan hanya kita nak bagi tu dah bahagia dan sebagainya. Yang penting kita nak cipta bahagia tu macam mana. Kalau selalu dalam khutbah nikah, sesiapa yang pernah kenal dengan saya akan sebut bahagia nak kena cipta Datuk. Bahagia nak kena cari, bahagia nak kena sama-sama bagi kerjasama. Kalau harap nak tunggu bahagia mai saja tak ada. Jadi macam mana Datuk? Kita teruslah. Macam mana kita nak cipta bahagia tu? Kita nak buat bagi jadi bahagia dalam rumah tangga macam mana? Nak bagi bahagia dekat diri sendiri macam mana? Nak bahagia dengan kawan-kawan macam mana? Nak jadi hidup bahagia macam mana? Selain daripada cerita nak sedekah ni bahagia ni, mungkin Datuk kita kenal Datuk biasa duk berceramah pasal rumah tangga ni. Selit sikit nak bahagia dalam rumah tangga ni. Mungkin boleh selit sikit, silakan. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Banyak orang kata Ustaz Kazim tu ceramah, saya ceramah jodoh. Saya mengajar je bab jodoh, bab menikah, bab rumah tangga. Tak ada tajuk lain ke? Jodoh je. Dah mereka bagi soalan, tajuk dia bab jodoh. Kalau dah jodoh, saya cerita bab jodoh Ustaz. Oi. Kalau saya cerita bab apakah rahsia rumah tangga bahagia, tiba-tiba saya cerita bab umrah. Tu kalau dah bodoh nama tuan-tuan. Orang pergi tanya kalau dah jodoh, hang bercerita bab umrah, tang mana kena jodoh dengan umrah. Sebab saya ni berceramah mengikut tajuk. Orang bagi bab jodoh. Orang bagi bab umrah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, nombor 1, macam mana nak rasa bahagia dengan pasangan kita tu? Litaskunu ilaiha tu. Ya Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Nombor 1, macam mana yang nak katakan? Banyak benda-benda pelik dalam dunia ni. Banyak benda-benda hebat dalam dunia ni. Allah Ta'ala sebut ayat. Wa min ayatillah. Di antara ayat-ayat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Macam-macam lah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah sebut langit. Allah sebut bumi, bintang. Allah sebut siang malam.
Itu tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil, Allah Ta'ala sebut. Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dijadikan kita ini berpasang-pasangan. Bayangkan tuan-tuan, isteri kita, suami kita, termasuk dalam tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikan kamu berpasang-pasangan, dijadikan kamu ada pasangan kamu untuk kamu merasa tenteram dengannya. Rupa-rupanya tuan-tuan, isteri kita, suami kita ni termasuk di dalam perkara tanda-tanda kebesaran Allah. Subhanallah. Yang kita duk teropong di langit, besarnya bintang. Duk teropong ke bulan, hebatnya bulan. Nah, kita teropong isteri kita. Tu pun tanda kebesaran Tuhan juga. Daripada dia lah beranak, 6 anak duk dalam perut dia. Saat-saat keluar, tahun depan keluar pula. Daripada dia, daripada kita, Allah Ta'ala jadikan anak kita pula. Subhanallah. Besarnya kebesaran Tuhan. Allah Ta'ala bukan bagi kenal pada kita pun beranak-beranak dapat sijil nikah ke? Tak ada. Beranak-beranak tu dia bawa dah ke? Siapa jodoh kita? Tak ada. Tapi tak tahu Ustaz. Yang boleh kenal tak mana? Tak pekan merebuk. Itu kenal je nak. Tak kenal apa. Telanggang dia. Itu. Dia jegir mata. Itu. Oh, lepas tu. Dari kerana mata. Sudah tuan-tuan. Mula-mula benci. Lah tuan-tuan. Pergi Minang. 8 anak. Bukankah itu tanda kebesaran Allah? Dan kebesaran yang Allah Ta'ala bagi pada kita pula bukan setakat di dunia ni. Sampai hari kiamat kita boleh jumpa balik isteri kita, suami kita, anak-anak cucu kita dalam syurga. Hebatnya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tur kan, duduk dalam syurga. Isteri kita, mak kita, anak kita yang soleh, zuriat yang soleh, berjumpa balik dalam syurga. Maknanya bukan setakat di sini hubungan kita dengan isteri kita, anak-anak kita. Bahagia nu sampai dalam syurga. Jadi macam mana nak dapat tu Ustaz? Nombor 1, ingat isteri kita tu pilihan Allah pada kita. Jodoh Allah pada kita. Suami kita ni Allah bagi. Redha. Jangan duk tengok isteri pergi ke dapur tu jalan sengit. Sementara nak sampai ke dapur kita duk tengok. Balancing lari, alignment out. Aduh. Macam mana aku boleh nikah dengan dia? Macam mana aku boleh nikah dengan dia? Dia kata balancing out entah. Hampir balance balik lah kat kedai tayar lah. Boleh kata silap entah. Kak ni duk tengok lelaki kita naik masuk masjid. Duk pegang tangga. Naik berhenti satu nak tangga, berhenti mengah. Naik lagi pegang nak tangga lagi. Kita duk tengok itu. Bila nak mati orang tua tak larang aku nak belah. Pasal apa yang kita cakap macam tu? Pasal kita tak ingat yang bagi jodoh kita dengan dia tu Tuhan. Kalaulah kita faham Allah yang bagi jodoh tu pada kita, aku nak buat yang terbaik. Sebab Allah yang bagi jodoh. Aku nak ambil pahala sebanyak-banyaknya, aku nak berkhidmat sebanyak-banyaknya, aku nak jadi yang terbaik supaya aku boleh jumpa balik dalam syurga. Pasal Allah yang jodohkan aku dengan dia. Barulah timbul rasa bahagia. Sebab tu tuan-tuan kita lihat manusia ni kadang-kadang pelik. Tapi dia seronok. Tuan-tuan tengok ada satu suami yang tangan dua-dua belah tak ada. Kaki pula pendek. Jalan dengan bini dia lah. Tinggi, elok, semua sempurna. Hak laki ni pula jalan tergedek. Tangan tak ada, kaki berjalan. Dapat anak. Isteri bahagia. Seronok dia. Bila orang temu ramah dia macam mana? Alhamdulillah lah Allah kurniakan seorang suami yang penyayang. Lah. Yang kita pula lah. Pak harakat. Lah.
Pelik. Pasal apa? Pasal dia redha. Ni kita hak macam ni pun tak redha. Dia macam dia tu bagus tak tapi ada tapi. Sebab tu nombor 2, kalau nak rasa bahagia, janganlah duk nampak buruk dia. Banyak lagi benda baik dia. Ni mak ngah duk marah dengan pak ngah pasal apa? Ustaz kira tengoklah, Ustaz ambil kalkulator Ustaz. Nak kira macam mana? Dia suruh kita kira tengok. Ustaz kira tengoklah Ustaz. Dia jenis duk isap cerut. Bila dia nak padam api cerut tu Ustaz, dia mintanya habis hitam tak tahu nak habaq Ustaz getah. Tahulah duk kata Ustaz. Tu dikira dia. Tu mangah tak minta cerai. Tak mau cerai siapa? Dah tu rumah hitam. Rumah tu pun dia buat Ustaz. Rumah tu pun dia buat. Baju mak ngah ni pun dia beli kain Ustaz. Belum PKP tu dia orang pergi umrah sekali Ustaz. Dulu mak ngah pinggang 24 lah, 42 dia bagi makan Ustaz. Takkan pasal cerut mak ngah nak minta cerai. Tahu tak apa. Bila kita tengok kebaikan, selesailah masalah. Serupalah abang-abang pun tengok kebaikan isteri, selesai masalah. Masalah ni kita duk tengok jahat dia. Ustaz kira tengoklah. Sudah. Tak mana nak tengok ni abang. Dia kan masak nasi. Tu. Dah Ustaz kira tengok. Laki mana tahan Ustaz. Dia makan kedai lah. Bukan abang nikah 2. Tu nikah budak siam. Kedai menikah kedai. Nampak tu. Kalau lah kak tu masak, nikah abang tak nikah 2 abang. Paksa tak masak saja abang nak marah. Sampai nak pancung kepala isteri. Bukankah aku dah kata bubuh belacan. Ni cerita Piramli ni. Yang dia tak masak baru nasi, tapi lauk dia masak. Dia basuh kain, dia lipat kain. Cuba tengok orang perempuan ni. Agak-agak dah 40 tahun kahwin. Kain yang dia basuh kita tu berapa tan. Yang dia duk basuh kain kita ni tuan-tuan, berapa tan dah baju dia basuh. Tak tahu. Bawang hak dia kupas tu agak-agak berapa lori. 40 tahun dia menikah. Ikan yang dia siang tu agak-agak tuan-tuan berapa kapal. Pernah kita kira. Allah. Saya nak main ni gosok baju. Bukan saya gosok ni. Orang rumah gosok. Saya kata malam ni merebut baju. Gosok saja. Saya tak tahu apa. Dia penek buasi gosok baju. Allah. Itu isteri kita. Tapi kita tak nampak. Bila nak rasa bahagia? Bila kita nak rasa seronok? Sebab kita duk nampak hak buruk pada dia. Tak nampak hak baik. Sebab tu, kurang-kurangkanlah tengok hak buruk ni. Tengok hak baik. Bila tuan-tuan duk tengok hak buruk, besarkan yang buruk, tuan-tuan tak rasa seronok dah dengan apa yang ada. Yang ketiga, bagaimana nak jadikan kita rumah tangga kita ni bahagia? Yang tu yang Piramli sebut tu. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Orang dah minta maaf sudah. Kak Leha, Abang Mat dah minta maaf sudah. Minta maaf ya, so buat balik. Dia buat apa? Ngurat janda sebelah. Memang tu Kak Leha tak pun nak percaya orang tak. Macam mana yang boleh bocor tu? Dia kata pergi sembahyang subuh. Setiap hari pergi baguslah. Tu hari tu Kak Leha ikut. Masjid belah kanan, dia kena belah kiri. Itu yang tahu. Jahat sungguh Abang Mat ni pun. Sebab tu bila isteri kita dah bagi kepercayaan pada kita, jangan langgar kepercayaan tu. Suami kita dah percaya pada kita, jangan khianat kepercayaan tu. Kita akan rasa bahagia bila dapat kebahagiaan, bila dapat kepercayaan. Tetapi sekali kita tipu isteri kita, dia tak percaya. Dan kalau dia maaf kita pun, tunggu masa bergaduh. Dia ingat balik apa yang kita dah buat. Abang minta maaf Leha lah. Leha maaf kan. Tunggu lagi 2 bulan bergaduh. Dia ungkit balik. Bukan hari tu dah maaf kan. Maaf apa tak jadi maaf. Tarik balik. Mampu tuan. Sebab tu saya katakan buang yang keruh, ambil yang jernih. Yang keempat. Kadang-kadang dalam rumah tangga. Mana boleh baik semua. Ada bergaduh. Ustaz pun cerai.
Ustaz pun cerai tuan-tuan, ceramah beratus ribu orang. Dengan isteri yang bergaduh, cerai. Saya tak sebut nama siapa. Manusia. Ulama pun cerai. Kita nak kata apa? Baru ni saya masuk hospital. No, ustaz sakit no. Ustaz pun sakit no. Aku sepak tak lagi ni kan. Dia ingat ustaz ni tak sakit ke? Hak tak sakit tu malaikat tuan-tuan. Ustaz tu menteka darah. Ustaz tu pergi jamban. Ustaz tu sakit. Apa kejadah tuan-tuan? Dia boleh sebut no. Ustaz pun sakit no. Tak apa, saya tukar malaikat. Ustaz tak sakit. Tuan-tuan, manusia. Gaduh biasa. Suami isteri bergaduhnya. Ustaz tak ustaz. Kadang-kadang di masjid ni ceramah. Bergegar kipas. Punya garang tuan-tuan. Kita tu bawah dia muncak dah. Jatuh dah kipas ni. Jatuh dah. Garang. Tengok isteri dia telefon. Bila nak balik? Sat. Tengah duduk minum air lepas ceramah. Sat. Terima rumah lagi. Assalamualaikum. Terus balik kau. Di rumah tu maha guru. Dia guru ya. Nu hak di rumah tu maha guru tuan. Nak heran apa? Sampai tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Tak boleh buat apa. Bila tak boleh buat apa, tak bahagia tak? Ada tak sahabat Nabi bercerai? Ada. Ada tak anak Nabi pak dia suruh tinggalkan isteri dia? Ada. Ada tak sahabat Nabi yang kata hang tinggal isteri? Ada. Ada. Kadang-kadang dalam rumah tangga ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita bercerai. Sebab apa? Sebab dengan cerai tu mungkin ada kebahagiaan yang lain duk tunggu. Jangan tuan-tuan kata pula, makcik tak minta cerai makcik. Mata lebam belah kanan, mata lebam belah kiri macam panda. Mata makcik ni hitam lah. Tak apalah, suami makcik tu anugerah Allah Ta'ala. Dia pijak waktu mengandung, tu beranak makcik tu. Tuan-tuan tak baca tu. Dia pijak isteri dia mengandung tu, terkeluar baby tu. Anugerah apa tu? Tu bukan anugerah lah tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi jalan penyelesaian. Nu tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, nu tak boleh. Last sekali bercerai. Cuba tuan-tuan tengok orang yang bercerai di mahkamah. Bila mahkamah kata hari ni yang boleh bercerai lah. Isteri kata, suami kata, start lu tu Hakim nak salam lu. Buat kali terakhir. Dia cium tangan peluk. Maafkan, halaikan makan minum dia. Nampak tu? Tuan-tuan tak tengok drama di dalam mahkamah? Saya selalu tengok. Nak minta maaf buat kali terakhir, nak bersalam, sekejap lagi bercerai lah. Habis-habis itu gelak. Keluar pada mahkamah. Merdeka. Merdeka! Jaga kata, sekarang bulan November bila merdeka? Pasal apa? Lepas tuan-tuan. Tu pun bahagia juga. Keluar daripada masalah itu pun bahagia. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala bila dia bagi bercerai tu, Allah Ta'ala tak kata hang tak boleh rujuk tu. Malaikat talak 3 lah. Dia bagi lagi talak rajai, dia bagi lagi 1 ke 2 ke boleh lagi. Untuk apa? Untuk kes bertenang. Sabang selalu. Orang berebut kata cooling period. Tengah waktu bertenang. Duduk diam-diam selalu. Seorang duduk kampung ni, seorang duduk rumah ni. Memanglah dia tu pongoi, cengih memanglah, tapi dia baik. Dulu kata jahat, mak dia kata. Memanglah, tapi dia nafkah bagi mak. Lah dah 2 minggu, pom tak ada duit, pom tak ada, nak makan pom tak ada. Dulu lelaki tu ada kat dia bagi semua. Dia bawa ke pergi Tesco hari tu, tolak dalam troli pun semua ada. Lah nak tolak apa lah, tolak sendiri mak oi. Silap pun tak cerai tu, nampak? Hak belah jantan tu pun, dudak tu pun. Duduk menong kat tingkap. Silap aku yang aku sepak dia pasal apa? Bodoh betul ni. Memanglah dia malas masak, tapi masak juga. Semua nak suruh, malah hal lain tu okey. Aduh. Nampak? Kalau gitu, kontak balik lah. Handphone ada. Takut nak call, SMS. Akum. Orang kita akum lah. Singkatan. Akum. Janda dia jawab, wakelam. Nampak tak? Panjang, tak larat nak jawab, wakelam je lah. Buat apa tu? Jawab. Isteri jawab balik. Tak buat apa pun. Soalan yang ketiga, agak-agak ni soalan maut. Ingat kita tak?
Kalau dia jawab, entah ada harapan. Ingat kita tak? Entah, insya-Allah minggu depan rujuk. Tapi kalau dia jawab, ingat kita tak? Boleh belah. Letaklah elok-elok tuan-tuan. Pergi sekolah saya, banyak stok lagi tuan-tuan. Umur 68, 72, banyak lagi. Kadang-kadang kebahagiaan itu dia datang untuk second time. Lepas rujuk tu, jadi baik. Berapa ramai yang dapat kebahagiaan lepas rujuk. Lagi baik pula lah. Kita nak jealous pula. Main masjid pegang tangan dua-dua. Duk naik lepas tu. Masuk masjid. Terus sembahyang sunat. Bukan dengan bini hang tadi ya. Tak betul ke? Aku mazhab lain. Astaghfirullahalazim. Dan bukan mazhab lain tu. Oh, dulu tak ada macam tu. Lepas rujuk ni ke caring semacam. Kadang-kadang Allah suruh lupakan yang tu. Lupakan yang lama. Ambil yang baru. Dapat yang baru ni. Punya baik Tuhan bagi. Tangan tak angkat. Penampar apa pun tak dah. Kaki sepak pun tak dah. Sebab hak nombor 2 ni stroke. Allah, tuan-tuan. Dia dapat laki nombor 2 ni stroke lah. Baik sungguh tak tahu nak habang lah. Macam mana mangah bagilah. Yang ni tak buat apa langsung lah. Mangah tak kata apa kat dia. Dia pun tak kata apa. Cakap pun telur. Elok mangah Kadang-kadang Tuhan bagi hak nombor 2 ni lagi baik. Dia bimbing kita semayang. Dia bawa kita semayang. Rupa-rupanya dapat tu imam. Tu imam duda. Dapat ke tu imam? Allah bagi tak? Allah bagi. Laki mati. Laki dia mati. Tu imam tu mandi mayat. Punya duk teriak lah. Siapa nak jaga saya abang? Abang kata hari tu nak hidup semati. Abang pergi dulu. Siapa nak jaga cik? Tu imam boleh jawab. Saya ada. Bukan imam sini lah ustaz. Ya mereka. Lepas habis dah balu ke tu imam. Wallahu'alam. Ada. Ustaz gelap. Datuk berhenti dia tarik handbrake terus kita gelak tak nak habis. Tak tahu bini dia tengok kot. Baik, sebelum kita nak teruskan ke dia panggil rakaat kedua. Sebelum kita teruskan ke pusingan yang kedua, saya nak tanya dulu tuan-tuan. Tuan-tuan sejuk lah. Sejuk sangat ke okey? Saya sejuk kan. Kalau okey tak apa. Kalau kita sejuk sangat, abang lagi kita tutup tu helikopter tu. Okey baik. Saya teringat satu kisah lah. Tajuk ni pun masa kita plan kali kedua tu baru bagi tajuk. Masa plan nak pertama tak bagi tajuk. Dengar Radio Hakim. Tajuk dia macam ni lah. Kebahagiaan dalam memberi. Jadi teringatlah pada kisah yang Ustaz Fauzi bawa. Jadi saya nak kongsi sikit dengan tuan-tuan. Yang kata bahagia dalam memberi ni macam mana? Cerita seorang jutawan tuan-tuan. Jutawan duit banyak. Tak tahu nak buat apa. Dia beli macam-macam. Dia kata aku beli macam-macam. Apa dia tak ada semua aku beli. Apa yang aku boleh beli aku beli. Tapi bahagia tak jumpa. Dia kata tang mana yang kata bahagia ada duit banyak ni. Jadi satu hari ada seorang wakil mai daripada satu pusat jaga budak OKU. Mai dia tahu kata kawan ni jutawan minta sumbangan nak beli wheelchair. Minta nak beli wheelchair. Jadi jutawan tak ada masalah, dia tak apa, banyak mana aja. Dia boleh bagi. Tapi kawan ni kata, dia kata tapi saya nak minta, dia kata, saya nak minta tuan sendiri pi bagi. Turun sama-sama dengan kami pi bagi dekat pusat budak-budak OKU ni, pi bagi sendiri wheelchair tu. Jadi dia kata tak apalah, saya pun setuju, dia pun turun. Turun sekali, pi bagilah wheelchair kat budak-budak ni. Semua tiap orang dapat wheelchair. Dia tengok budak-budak ni wheelchair ni, pusing wheelchair. Dia kata, aku tak pernah tengok lagi punya seronok dia punya wheelchair macam tu. Dia kata, sekali dengan aku seronok. Sekali dengan aku seronok dia. Tak apalah dah habis pun, dia pun minta diri, dia pun nak balik. Tiba-tiba ada seorang budak main runtun kaki dia. Runtun kaki. Dia kata, ni pasal apa nak apa lagi dia kata. Wheelchair bagilah. Dia kata tak, dia kata
saya nak tengok muka pakcik puas-puas, dia kata. Dia kata pasal apa? Dia kata saya nak cam muka pakcik. Sebab nanti dekat akhirat dia kata saya nak tarik muka pakcik dia, saya nak jadi saksi pakcik bagi sumbangan kepada kami. Tuan-tuan, kamu ayat mata kan. Dia kata yang inilah bahagia yang sebenar. Dengan kita memberi. Jadi tuan-tuan, masjid kita alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyaklah kepada penyumbang-penyumbang yang infak. Tak berhenti infak. Tak berhenti infak. Ada salah seorang orang kampung ni tu. Raja duk panggil pergi rumah ni. Dia kata ni, pergi rumah. Pergi rumah. Dia tak bagi banyak mana. Dia kata tapi nak main tak boleh. Dia pun pakai wheelchair kan. Tak main tak boleh. Dia kata saya seronok lah tengok masjid tu buat macam-macam. Jadi saya nak bagi tak banyak mana. Suara-suara 5,000. Duk tak lama telefon lagi. Ustaz mai saya ada sikit lagi baki-baki. Bagi pula 5,000. Saya ingat masa mula-mula buat masjid ni 3 kali kalau tak silap. Dipanggil lagi lah. Dia kata kereta pun tak pakai. Dia kata jual bang. Jual kereta. Boleh 10,000. Habis projek ni siap. Ni mula duk bagi pula. Duk panggil pula. Ustaz main rumah saya ada sikit-sikit lagi. 5,000. Tak tahu kalau nak himpun lah ni lah. Orang mabuk kita tuan ni. Nak abang itu sebab apa? Sebab bahagia boleh tengok masjid. Allah seronoknya. Dia kata di lalu tu Allah dia kata apa dia tu bata-bata merah tu kedai kan? Dia kata kedai tu belak ayam malam ni. Itu seronok. Dia kata tak apa saya nak bagi cukup juga dengan jumlah yang dia nak bagi tu. Tapi nak abang kata macam tu bahagia. Orang mai singgah masjid kita takat gambar baru ni sabda pun kita tak kena net welfare dah net welfare. Takat gambar ubuh dalam Facebook. Dekat kita Allah ada masjid ni tak bilik ayak macam dengan hotel ni tak. Allah. Hak yang orang duduk tak duduk kat Merbuk pun tumpang seronok. Dia kata Allah seronoknya dulu saya pernah lalu kat Merbuk. Tumpang seronok bahagia. Allah seronoknya sebab dulu ni pernah bagi sumbangan dekat masjid, pernah infak dekat masjid, seronoknya sebab masjid boleh buat macam ni. Ini yang kita kata bahagia dalam kebahagiaan dalam memberi macam tu. Dan untuk pusingan yang kedua ni sagi kita ada soalan kepada Datuk dan sagi dalam celah-celah tu kita minta Datuk sendiri yang lancarkan. Kita dah standby lah. Ada dah kita punya tentera-tentera kita nak kutip segi ni. Dan soalan kita segi ni dalam apa dia Datuk duk sampaikan segi, kita minta Datuk sendiri yang lancarkan. Lepas tu tentera-tentera kita akan ke tempat tuan-tuan lah untuk untuk kutip sumbangan lah. Malam ni kita direct lah. Dia panggil kalau bahasa marketing dia panggil hard sell malam ni. Memang kita nak kutip sungguh-sungguh malam ni. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh sama-sama menyumbang. Kita masih memerlukan 1.5 juta. 1.5 juta dan lepas tu lengkap lah. Lepas tu lengkap insyaAllah. Habis lengkapnya tu pun kita minta lain lah kalau kita nak pakai duit. Tapi setakat ni alhamdulillah kita menggunakan keseluruhan infak-infak tuan-tuan dan saya ucapkan terima kasih banyak yang ambil tabung. Kita buat tabung Datuk. Tabung 200 biji tabung. Bagi dekat anak karah buat balik tabung kat rumah bubuh duit shilling. Sampai kerani kita ni sakit pinggang kira duit shilling. Tapi alhamdulillah terima kasih banyak dengan duit shilling tu pun kita buat pula tabung usahawan bagi dekat usahawan-usahawan kita yang buka kedai makan, kedai runcit letak dekat kedai-kedai dia kita buat 50 tabung. Tabung ada lagi. Tabung usahawan tak habis lagi. Tuan-tuan yang duduk luar daripada Merbuk pun kalau nak tabung usahawan tu pun boleh. Kita ada lagi kita buat 50 biji tabung. Ada baki lebih kurang belah-belah lagi. Boleh ambil dekat pejabat masjid. InsyaAllah boleh tolong sama-sama kita capai satu hasrat yang pihak masjid impikan. Kita nak siapkan menjadikan masjid yang pertama kita sebut sebagai masjid R&R. Masjid R&R. Kita mesra musafir. Siapa pun nak singgah boleh. Kita buat tempat yang selesa. Ada kedai makan, ada kedai runcit, ada kedai dan sebagainya. Kita ada car wash dan sebagainya. Baik, jadi insyaAllah kita sama-sama bantu. InsyaAllah kami akan cuba sedaya upaya untuk buat yang terbaik insyaAllah. Baik, kita akan teruskan soalan yang seterusnya. Nak tanyalah kepada Datuk. Sebab apa Islam suruh memberi? Sebab orang marah Datuk saya buat video satu. Bila Datuk cerita pasal duk mandi mayat tu, saya ingat sebab kita buat short film baru ni. Saya yang berlakon. Duk mandi mayat tu lah. Duk ingat tu yang tergelak panjang tu. Jadi kita nak tanyalah. Sebab apa Islam suruh kita bersedekah? Sebab apa Islam suruh bersedekah? Silakan. Baik, terima kasih tuan-tuan.
Dalam banyak amalan kita ni, kita semua akan mati kan. Tapi waktu nak mati tu, kalaulah ada peluang untuk boleh sambung panjang sikit umur, kalau diberi pilihan, tengah-tengah nak mati, kita jangan duk bayang nak mati ni macam drama tu. Drama kalau nak mati seronok tuan-tuan, siap main gitar ni. Ada drama tuan-tuan tu nazak sama Allah tu. Main makwa dia main gitar. Gitar berbunyi, mati tuan-tuan. Orang mengajak ngucap, dia main gitar. Hebat. Kita kalau tengok drama mati, seronok, siap boleh bercakap macam-macam. Duk atas ribau, boleh bercakap lagi pesan yang ni. Itu drama. Hakikat dia mati bukan macam tu, kebanyakan dia tuan-tuan. Kita teringin kalau nak mati dalam masjid. Tengah duduk sembahyang. Tambah hari ni masjid kita semua ada CCTV sekarang ni. Orang boleh rakam. Hamba Allah tu masuk dalam masjid sembahyang, orang lain bangun, dia duduk sujud ni. Rupa meninggal tengah sujud. Tak cantik kan? Boleh jadi pengajaran kepada kita tu. Fa'tabiru tu. Disuruh kita ni ambil iktibar. Rupa-rupanya kalau kita tengok tuan-tuan, macam-macam bentuk kematian. Ada yang mati tuan-tuan tengah duduk sujud. Saya jumpa tu imam mati tengah baca khutbah. Dia duduk antara dua khutbah tu. Dia duduk sat. Duduk terus. Orang duduk tunggu bila nak sambung khutbah kedua ni. Rupa meninggal tengah nak baca khutbah kedua. Saya jumpa tuan-tuan duduk menyandang sebelah ni. Dia menyandar sebelah kawan dia. Tengah duduk takbir raya tu. La ilaha illallah. Sandar orang sebelah. Waktu hari raya tu mati tengah takbir. Anak murid saya mati hari Jumaat. Tengah duduk tahiyat. Orang lain bagi salam. Semua dia duduk tahiyat tangan. Jari duduk tegak. Jari duduk tegak ni. At-tahiyat asyhadu an la ilaha tegak jari. Orang lain dah habis dah sembahyang. Doa. Dia duduk tegak lagi. Orang tepuk dia. Pakcik. Mau tepuk jatuh mati dah. Kalau jari tegak waktu tahiyat. Dia sebut apa tuan-tuan? Tak la ilaha illallah. Macam kita sini tak tahu. Gerak. Jari. Asyhadu an la ilaha. Ada juga yang macam tu tuan-tuan. Tak khusyuk kita tengok dah. Kita duduk sebelah dia. Wah jari. Dia pun tak khusyuk. Mesti dia pun tengok jari aku. Macam kita sekarang sembahyang pakai topeng ni. Tak khusyuk. Siapa dia duduk sebelah tak pakai topeng lah ni. Mampu aku kenal lah. Tak khusyuk. Tak jadi payah lah ni. Macam-macam. Dulu tak khusyuk. Pasal dia tulis kat belakang baju. Tulis kat belakang baju. Dia sembahyang depan kita. Tulis pula Messi nombor 10. Tak main Messi aku Ronaldo. Tengah sembahyang dia teringat Ronaldo dengan Messi. Sebab tu main sembahyang ni tuan-tuan. Jaga semua ni. Ya jaga semua. Baik tuan-tuan yang saya hormati. Waktu nak mati ni. Kalau boleh minta panjang umur tu apa kita minta? Laula akhartani ila ajalin qarib. Dua benda saja yang kita boleh minta ni. Fasaddaqah. Nombor 1 sedekah. Kalaulah aku boleh panjang umur, ya Tuhan, panjangkanlah umur aku, ya Allah. Mintalah sambung sikit. Sikit lagi, sambung sikit pun tak apalah. Ila ajalin qarib. Sikit pun tak apa lagi lah. Aku nak buat apa? Nak sedekah. Satu lagi, wa aku minas salihin. Dan aku nak buat amal soleh. Dua benda ni saja yang kita minta tuan-tuan. Kalau kita boleh sambung nyawa. Tak ada nak makan tom yum ke, sup 3 rasa ke, tak ada. Nak beli kereta Lamborghini ke, tak ada. Yang kita minta nombor 1 kata Allah, panjangkanlah umur aku. Sikit pun tak apalah. Jadilah. Aku nak buat apa? Aku nak sedekah. Yang kedua kata Allah, aku nak buat amal soleh. Allah beritahu kita. Tapi dua benda ni lah yang kita sia-siakan. Sia-siakan. Sedekah. Banyak orang tak nak sedekah. Pasal apa? Aku pun susah. Alasan tak nak sedekah. Aku pun susah. Sedekah ke orang. Sedekah senyum tak boleh. Senyum ustaz tak nampak. Tak nampak pula. Ni pakai ni nampak apa? Saya senyum ustaz. Senyum nampak walaupun pakai benda ni. Pasal apa? Pasal mata jadi kecil. Orang yang senyum, mata jadi sepek. Jarang tuan-tuan orang senyum, mata terbeliak. Tak tahu, cuba tuan-tuan gelak enggak? Mata terbeliak kan tuan-tuan? Satu lagi yang mata tutup, rapat, bersin. Jarang orang bersin, mata terbeliak. Asyik bersin je. Kenapa mata terbeliak? Kan mata tutup? Mata tutup.
Senyum ni menjadikan mata kita kecil je. Kita nampak dia senyum walaupun balik topi muka. Tak bolehkah hang sedekah sikit? Kalau tak boleh dengan harta, dengan nasihat, dengan tenaga. Banyak jenis sedekah, tuan-tuan. Tapi sedekah yang dimaksudkan dalam ayat ni ialah wa anfaqu fi sabilillah. Belanjakan harta kamu pada jalan Allah. Belanjakan apa yang Allah bagi, mimma razaqnahum yunfiqun, pada jalan Allah, kata Allah. Yang ni, tuan-tuan. Timbul masalah. Saya aku main masjid, dia pun minta. Saya aku minta, dia pun main masjid. Macam mana? Tahu tu dah bagi dah. Dah bagi siap dah Ustaz. Oi, no? Dah siap dah jambat semua elok semua dah. No? Nak buat apa tahu lah. Jenis tak mau bagi ni. Bukan orang sini lah, ni di Afrika. Dah dulu Mak Ngah bagi dah 2,000. Dah elok semua siap dah, kipas helikopter semua ada. Itu? Tahu kata nak buat kedai apa, tahu lah. Minta lagi pula. Makcik bagi bila? 4 tahun dulu 2,000 bagi dah. Lepas tu minta lagi pula. Makcik, Allah bagi rezeki kita tiap-tiap hari. Tak pernah Allah kira pula. Elok nak makan nasi, jangan makan. Pasal apa? Semalam makan dah. Nampak tak? Kalau rezeki Allah kita bagi tiap-tiap hari, pasal apa kita tak boleh bagi pada Allah? Sebab tu Allah tak minta banyak. Allah kata mimma razaqnahum yunfiqun. Allah minta sikit je. Allah tak kata bagi semua. Allah kata perkataan mimma. Bagi sikit saja. Sebahagian tu maknanya sikit saja. Kalau sikit ramai-ramai, jadi banyak. Mak Ngah ada berapa anak? 5. Duduk di mana? Kuala Lumpur. Lagi? Dua Alustang. Lagi? Johor Bahru. Lagi? Melaka. Lagi? Nigeria. Johornya Mak Ngah. Johor sangat. Dia menikah orang sana. Patutlah pun. Kalau 5 anak Mak Ngah, seorang bagi 1,000, 5,000. Kalau kita bagi kita, teruklah kita Mak Ngah seorang. Tapi telefon anak. Man masjid tu nak buat apa? Masjid tu bagus. Tok Imam dia muda, elok man dia punya kepala otak dia bagus. Mak semayang honok man. Mak tak boleh tidur di rumah. Main masjid, mak tidur di masjid. Sejuk. Kata. Aircon sejuk lah. Mak suka pengajian banyak man. Kalau boleh bagi 1,000 lega man. Adakah 1,000 tu kena bagi sekaligus? Tak. Bagi sebulan sebanyak RM80. RM80 clear. Susah ke RM80 kalau nak bagi 1,000? Contoh. Hari ni ayak saja tuan-tuan RM15. Tu ayak sebotol tu nama apa tau? RM25, RM35. Tak tahu merubuk ni ada je ayak lagu tu Ustaz. Ada no? Segelas lah RM15. Beli beras sebulan tu. Anak kita 4 orang, RM15 satu gelas, dua ada 20, RM60. Botak pak dia. Jenis apa nak sebut tak erti tu, berlapis-lapis dalam dia ni. Bukan kata kat orang lain, anak saya beli. RM20 tu. 15. Ui. Kak punya 35. Ui, lagi panjang. Ui. RM40 tang situ saja. RM50. RM50 lah hati saya kata. Lah apa beli beras. Zai masalah ya. Kalau yang tu kita tak berkira tuan-tuan. Padahal banyak lagi ayak lain boleh minum. Tapi kadang-kadang kita tak teringat. Gaji aku RM2,500. 100 untuk masjid. Tak usik lah. 100 ni aku nak derma. Itu yang kata sikit. Sikit tu. Itulah sifat orang bertakwa. Apa-apa pun dia ingat pada Tuhan ni. Sebab tu kenapa kita nak sedekah? Pasal Tuhan suruh. Pasal apa kita nak sedekah? Pasal itulah amalan yang bila kita tak buat sekarang, bila kita nak mati nanti kita menyesal. Kalau lah aku tahu macam ni, aku sedekah. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dapat bantuan tapi tak mau sedekah. Asal dapat bantuan, dia dapat. Asal dia dapat bantuan lah. YB bagi, masjid bagi, yayasan bagi, pertubuhan bagi. Duk hantar beras. Beras bukan pet. Hoi ya, hoi. Besok orang lain pula main hantar. Hoi ya, hoi. Bawa dengan plastik gini-gini tuan.
Kamera tak lupa. Jangan lupa buat video lah. Kita lembak tu. Biasa orang sekarang. Penuh kampik beras. Tidur atas beras pakcik tu. Pernah tak bila orang sampai main nak hantar bantuan kan ni? Nak hantar bantuan kat pakcik. Pakcik tu ada 4 kampik lagi. Rasa pakcik tak mau. No, mak ngah belah tu. Yang tu susah. Kalau boleh pergi hantar mak ngah belah. Ada agak-agak ada je dia kata. Tak tahu. No, $4 no. Rasa 4 hari tak makan tu. Dia susah tu. Saya dah ada 4 kampik lagi. Sardin tin 20 tin. Gula 2 kampik. Saya pula kecil mana. Tak makan gula. Ikan bilis pun duk banyak lagi. Tak tahu. Bubuk duk makan. Bukan Pak Ngah sombong lah. Tapi Pak Ngah dah banyak dah. Cukup tu. Rasa 4 kampik ni pergi mati. Tak habis apa. Kalau boleh bagi ke orang lain pula. Agak-agak ada tentu itu. Dalam dia duk miskin tu pun dia boleh sedekah ke orang ni. Berapa ramai yang tuan-tuan tamak. 10 kampik beras tu. Cak Moktan, Cak Langsak, Cak Ciku semuanya ada. Mai pula Jasmine pula tuan-tuan. Lusa pula mai pula no bas mati pula dah. Dia dapat yang tu dia mati lah. Tak ada nak makan kan. Cubalah kita hari ni passing kat sana, passing kat sini. Dalam waktu sedekah pun dia boleh waktu susah pun dia boleh sedekah. Yang ketiga tuan-tuan, kenapa kita nak sedekah? Pasal kita nak rasa bahagia. Tuan-tuan dah sedekah pada masjid ni. Kan? Dah sedekah pada masjid ni. Tuan-tuan rasa bahagia. Bahagia sebab doa daripada orang. Saya ni musafir. Okey, musafir. Cuma dalam PKP ni jarang musafir. Ada agak musafir. Semalam di KL, hari ni di Merbuk. Besok free. Lusa tu Batu Kurau lah apa lah. Jalan juga pun. Saya tidaklah kereta lagi lama daripada tidur di rumah. Saya tengok driver saya tu lagi lama daripada tengok orang rumah. Tengok driver, tengok 24 jam dia. Hai orang rumah jarang tengok. Sekali tengok gemuk lah. Lah, berisi dah orang tua ni. Saya berjalan lagi banyak tuan-tuan. Satu kenikmatan saya ialah bila boleh tumpang sembahyang. Sekarang nak berjalan, susah minyak tutup. Nak sembahyang mana? Suruh kunci. Kadang sembahyang tepi jalan. Sembahyang tu tempat zoom merah apa tu, RNR dia pun tutup. Kunci suruh. Nak masuk, kon pun tarik pula. Bangla kata, lalas sembahyang tepi kereta. Allahu Akbar. Kereta pun kereta lah. Sembahyang tepi. Tapi setengah orang kata, riak. Riak apa tempat tak ada nak sembahyang? Tak boleh. Kita ikut SOP. Tak apa, ikut lah. Bayangkan tuan-tuan ni, macam saya ni nak tumpang sembahyang, nak tumpang mandi, nak tumpang pergi ke tandas, nak tumpang sujud 2 rakaat asal dengan zuhur jamak. Tiba-tiba masjid tuan-tuan buka 24 jam. Ada pula kemudahan untuk musafir ni. Yang kalau saya lah, walaupun saya tak tahu, saya doa, ya Allah, terima kasihlah masjid ni. Murahkanlah rezeki orang yang wakaf ni. Murahkanlah rezeki orang ni. Saya doa tuan-tuan. Bila doa ni, saya pula musafir. Bukankah doa musafir itu mustajab? Kan doa yang mustajab tu doa mak bapak. Kan doa yang mustajab tu doa orang yang dizalimi. Kan doa yang mustajab tu doa orang musafir. Tuan-tuan jadikan masjid ni mesra musafir. Datang orang nak sembahyang sini anytime tuan-tuan. Orang doa pada tuan-tuan. Itulah lambang kebahagiaan yang akan kita dapat. Sebab tu saya kata tadi, bila tuan-tuan memberi, dan tuan-tuan akan rasa nikmat pemberian tu. Bila nak rasa Ustaz? Allah bagi anak kita baik. Mana lagi nikmat tuan-tuan kalau dapat anak yang baik? Nikmat dapat anak baik. Berapa banyak yang dapat anak jahat? Dia kata buah. Buah tak tengok hidung peluh buah. Tak tahu nak abang tak. Ada motor. Dia tukang habis motor pak dia jadi tayar bersikap tak. Halus tayar tak tahu nak kata apa lah.
Pirih pak tu langgar lembu tu pula. Tahulah. Itulah orang kita. Hujung dia, tahulah. Tengok-tengok anak kita baik. Salah satu caranya daripada doa orang lain. Allah bagi rezeki anak yang baik. Allah bagi rumah tangga yang baik. Tak nak rasa bahagia ke suami yang soleh, kejut isteri pukul 5.30. Nah, jom subuh. Sekarang mandi kan? Nak subuh ni. Tak seronok ni. Mai sembahyang subuh masjid. Apa lagi nak kata tuan-tuan? Sembahyang lain saya tak heran lagi. Tapi kalau subuh mai Allah. Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa hak sembahyang subuh berjemaah, orang tu dalam pemeliharaan Allah. Siapa hak mai sembahyang subuh ni kata Nabi dalam pemeliharaan Allah. Allah jaga. Allah jaga daripada apa Ustaz? Tak tahu. Dah kata Allah jaga. Allah jaga pada penyakit, Allah jaga pada wabak, Allah jaga daripada susah, Allah jaga daripada mati buruk. Rahsianya apa? Mai sembahyang jemaah masjid. Keberkatan akan turun pada kita. Tengok-tengok suami kita pula dapat. Allah, mana nak dapat tuan-tuan? Ni hak dapat suami suruh sembahyang subuh, terajang balik. Tu duduk mangah tu kat pintu tu. Abang terajang cek. Dah aku kata dah aku nak tidur. Yang kejut saya apa? Bodoh. Bodoh dia kata tuan-tuan. Awaknya malam aku dapat lelaki menjadah macam ni. Masalahnya mak ngah yang nikah dengan dia. Orang nak kata dia panas barangnya. Mak ngah terima dia bersepak. Ingat kot dia boleh berupa tak? Lah mak ngah berupa jalan sengit. Pinggang patah terajang. Ni keistimewaan kebahagiaan kita nak dapat doa. Yang ketiga tuan-tuan, kenapa yang kita nak sedekah? Kenapa kita nak sedekah? Pasal nanti harta kita ni akan ditanya 2 kali. Hak lain dia tanya sekali, umur hang buat apa? Muda hang buat apa? Tapi kaki kita ni tak boleh melangkah, tumit tak boleh bergerak, melainkan Allah tanya lagi. Harta hang dari mana dapat? Hari tu beli rumah 2 biji. Mana dapat duit? Kerja apa? Jual ketong. Sudah tuan-tuan. Jawab. Lah kita boleh jawab apa? Dalam dunia ni kita jawab tak? Jawab. Agak-agak lah boleh terima. Agak boleh. Sekarang kita jawab. Mak ngah oi. Pak ngah oi. Tikar nombok ni berdosa. Tinggal nombor ni berdosa. Nombor-nombor ni berdosa. Judi lah. Judi. Haram. Dah aku nak tanya. Hang dah kata judi itu haram. Hang dah bagi duit kat aku. Kalau hang bagi kat aku sehari 50 tak apa. Aku nak tanya, hang dah bagi tak? Tak ada bagi kan? Tak bagi duduk diam. Aku nak tikar apa aku suka aku. Okey, jawab alasan tu depan Tuhan. Agak-agak Tuhan terima alasan tu. Manusia ni dia bagi macam-macam alasan. Macam-macam alasan dia bagi kalau dia tak mau buat. Nak kata apa? Abang tak puasa abang? Gastrik. Isteri apa elok berjalan semua main bola semua elok aja. Hang tahu apa? Okey, bawa soalan tu depan Tuhan. Awak tak puasa? Gastrik. Takkan Tuhan tak tahu? Agak-agak macam mana? Mana boleh kita nak jawab depan Tuhan? Tuhan tahu segala benda. Begitulah tuan-tuan dengan sedekah kita. Begitulah kita dengan sedekah. Allah tanya, harta hang buat apa? Pernah dah hang sedekah? Jadi kalau kita tak mau, Allah soal kita banyak-banyak. Harta saya ni 1,000 bagi kat masjid. Tu 2 bulan. Lepas tu pula kata buat kapek pula. Bagi pula kapek lah. Bagilah tak banyak 500. Tu dia pun kata nak beli kipas angin, helikopter apa lah. 15,000 bagi 1,000. Tuhan tahu dah. Tapi Tuhan saja tanya. Malaikat tanya. Ni kipas ni. Saya mula ceramah di Singapura tahun 90. Tahun 2001 ni. Jumpa dah kipas ni. Orang Singapura pakai lama ni. Dia pun beli kat Jerman dengan Belanda. Kita lah tak tahu Suria ni mana Cina ya apa. Nah. Ni elok. Nang tak ada kipas lain.
Dulu Tok Imam pakai terkejut. Jenis ke jubah. Jubah saja. Ni tawakal je Tok Imam. Masuk-masuk kipas pasar. Naik terangkap. Melompat. Tu jadi pasal satu pun cukup dah. Hak nak faham, tak faham sudah hantar. Allah supaya ringan urusan kita di hari kiamat, ada saksi, ada bukti aku pernah sedekah pada jalan Allah. Supaya harta ni tak jadi beban pada kita di hari kiamat. Tuan-tuan, Allah tanya, pinggan mangkuk kita buat apa? Mana beli mana pinggan mangkuk ni? Langkawi. Kedai? Mai guru. Ambil duit mana beli? Dua durian. Durian sendiri ke? Pokok belakang rumah. Lepas tu mak beli nak buat apa? Tak buat apa saja, tak almari. Tak nak pakai? Dah saja. Sudah tuan-tuan. Begitulah satu-satunya benda yang Allah Ta'ala tanya dua kali. Apa dia? Harta. Hak lain dia tanya sekali. Hak dua ni dia tanya sekali. Satu benda ni yang dia tanya dua kali. Apa dia? Nama dia ialah harta. Jadi saya kata dah tuan-tuan, Ustaz pun dah beritahu kita nak lancarkan kutipan. Malam ni tak ada lah dapat 1 juta. Kalau dapat kira hebat. InsyaAllah dapat 1 juta rupiah. Saya pergi ceramah di Singapura tuan-tuan. Allah. Sekali kutipan $80,000. Tuan-tuan darat dengan 3. Lama dah saya tak pergi ceramah di Singapura. Subhanallah, hebat. Depan. Saya pergi ceramah di Indonesia tuan-tuan. Dengan Ustaz Abdul Somad. Subhanallah, manusia. Orang, saya rasa orang yang paling minat dengar ceramah ni, sahabat-sahabat kita di Indo. Tuan-tuan. Buat kempen, datang ceramah ni pakai baju putih. Kain putih, baju putih. Semua kain putih, baju putih. Loh, taat betul. Tu orang Indo. Taat, subhanallah. Saya ceramah sekali dengan Ustaz Abdul Somad ni di Batam. Masjid nombor 3 kan, nombor 4 paling besar di Indonesia. Ratus ribu tuan. Nak kira derma tu saya kata apa. Saya tak tahu nak sebut je mana mereka derma tuan. Kalah kita. Nah, daripada segi punya berdepa, punya dengar ceramah tuan-tuan. Punya taat, sila pakai pakaian putih. Putih semua, tak ada yang hitam. Punya taat. Belum masuk lagi. Minta kutipan derma. Sebab tu saya tak heran. Masjid mereka tuan-tuan boleh muat puluh-puluh ribu punya besar. Saya duduk nak ceramah. Saya kata aku nak ceramah apa ni. Besar sangat. Orang banyak kata ganal. Besarnya. Duduk tengok besar tu terlupa nak ceramah. Nak kata apa ni. Lah. Subhanallah. Kita ni nasib baik tuan-tuan. Bukan kata nasib baik lah. Masjid besar pun nampak macam penuh. Pak saya sembahyang jarak-jarak. Orang nampak macam penuh. Penuh apa kosong je. Ni cabaran untuk kita ni. Tuan-tuan dapat jawatankuasa kreatif, produktif. Semuanya aktif belakang ni. Produktif tu beranak saya. Mudah-mudahan kita dapat pahala daripada apa yang kita buat. Kita tak mau jadi masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid hebat tapi tak ada hidayah, kita tak mau. Kita dengan kuliah kita buat, pengajian kita buat, tolong orang kita buat, musafir kita buat. Yang ni yang kita nak. Masjid tu hidup. Saya kalau jumpa masjid macam ni, saya suka. Sebab ada orang masjid tuan-tuan, kunci. Saya baru ni pergi satu tempat, nak sembahyang mamai asam, kunci. Dia tulis kat pintu pagar tu untuk AJK saya. Sedih tuan-tuan. Kata apa? Untuk AJK saja. Nak bayar sak 4.5. Musafir kita ni. Aduh. Sedih. Ada masjid tuan-tuan yang bagi kapet. Lu simpan dalam stok. Simpan. Sejadah simpan. Tunggu bulan tarawih baru nak pakai. Usung sejadah. Ya. 10 hari tarawih simpan balik. Ya.
Masjid kita pakai semua. Tandas molek. Setengah masjid saya. Bukan saya nak kutuk lah tuan. Tapi ni pengalaman saya 30 tahun saya ceramah. Saya pergi satu masjid tuan-tuan. Duduk je kat pintu tandas tu. Kunci duduk je. Nampak orang. Lah. Berlubang pintu jamban tu. Keluar balik saya tuan-tuan. Saya panggil cik masa tu PA saya Cik Anwar. Arwah lah. Cik Anwar. Ubang kan. Tutup Ustaz. Dia berdiri tuan-tuan. Dia nampak kain plekat dia. Tak apa. Takkan tak boleh tukar pintu jamban. Tak ada selak tu biasa dah. Sebab tu abang-abang kalau pergi masjid tak ada selak pintu tandas dia. Petua dia apa? Kain plekat. Buka kain plekat. Gantung. Maknanya orang tahu dalam ada orang. Kena budak jahat dia ambil tuan. Teriak dalam. Oi. Pukul 12 isteri hantar kain plekat. Lain kali bawa handphone, isteri marah dia. Jahat betul tuan-tuan buat pendajai pakcik tu. Kawan je dia tak kasi spenda pula, lagi nak keluar lagi pula. Sebab tu tuan-tuan kita ni bila dah ada duit, masjid kita ni bila dah orang bagi duit, jangan simpan. Saya suka. Pakai. Pasal jemaah bagi untuk dipakai. Kalau nak simpan, kami reti. Labu Peram ada, Pak Mantelo ada, kami reti. Kita bagi ni untuk mereka pakai. Buat aircon, selesa. Dulu masa tak ada aircon, panas hangat. Kita komplain. Mat, tak main masjid. Mau hangat. Peluh pepoh. Buh aircon pula. Mat, masjid ada aircon, buat tak main. Aku pergi mari sejuk. Nak terkenci lah. Hangat tak mau, sejuk tak mau. Ni apa aku buat masjid lah rumah hang ni kot. Kita nak bagi selesa. Nak bagi contoh. Biar semua masyarakat jadi contoh. Mudah-mudahan apa idea yang tuan-tuan buat ni bagi kat orang lain. Tuan-tuan dapat pahala. Berpanjangan sampai bila-bila. Kan Nabi sebutkan. Yang kita selalu sebut sedekah jariah. Yang kita selalu sebut anak yang soleh. Yang kita selalu sebut ilmu yang dimanfaatkan. Baca lagi hadis lain. Banyak lagi. Nabi kata mushaf. Mushaf Quran. Kita duk wakaf mushaf. Dapat pahala. Bagi kat budak tahfiz. Bagi kat masjid baca waktu subuh. Saya masa jadi imam masjid dulu. Lepas sembahyang subuh. Saya jadi imam. Buka Quran. Semua jemaah buka Quran. Satu hari satu muka. Setahun cukup. 30 juzuk. Selesai. Sehari satu muka. Saya baca 2-3 perkataan. Dia pun ikut. 2-3 ayat. Dia pun ikut. 2-3 ayat. Dia pun ikut. Alhamdulillah. Tuan-tuan, siapa yang wakaf Quran, mushaf tu dapat pahala. Alhamdulillah, tuan-tuan. Nak apa lagi? Kita tua-tua duduk rumah tidak buat apa. Waktu subuh ni, waktu malaikat duk tebarkan rezeki pada kita. Ada setengah orang subuh ni dia tidur. Lepas subuh dia tidur. Waktu tu malaikat duk bagi rezeki kita lena. Tengok-tengok waktu kita duk baca Quran tu malaikat bagi. Lepas tu sambung pula isyraq, sambung doa, baru balik rumah. Dapat pahala umrah. Ada orang kata, Tuan Imam dari mana? baru beli umrah. Tak betul Tuan Imam ni. Tuan Imam jawab, baru beli umrah. Kita boleh kata, umrah puas malam ada. Gila Imam. Hang tak mengaji. Dia dapat pahala umrah. Kadang-kadang orang alim ni dia jawab kot lain. Kita yang tak faham kisah dia. Macam orang tu, naik kereta. Saya naik motor, nak pergi Maidin. Rumah saya dekat Maidin. Di Ipoh. Naik motor. Dia tahan. Rumah Ustaz Kazim tak mana? Tu. Saya tunjuk. Tu. Nombor 3. Masih? Sama. Sepi. Balik Maidin, dia depan tunggu. Bukan Ustaz Kazim tadi ke? Dia kata dah tanya, rumah Ustaz Kazim tak mana? Tu. Hang tak tanya, ni Ustaz Kazim ke? Dia. Saya lurus benda yang tak. Yang mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang kedua, yang kita nak mati nanti ni tuan-tuan. Kalau boleh sambung ni apa dia? Amal soleh. Yang kalau kita boleh buat amalan soleh kita.
Balik yang tadi ni, mushaf yang kita wakafkan. No, sungai, parit yang kita aliri pun dapat pahala. Tuan-tuan bagi orang buat jalan lalu kat depan rumah kita. Bagi lalu parit lalu buat dapat pahala. Bergaduh pasal 4 kaki 2 kaki tanah. Tutup orang tak boleh lalu dah. Nak lalu sana ni tanah saya tak izin dah. Aduh, hang tak dapat pahala yang berkekalan. Yang terakhir tuan-tuan, kita lancarlah kutipan ni tuan. Boleh lancar lah, jangan tak lancar pula nak ambil ni. Baik, silakan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kenapa tadi Ustaz sebut? Kenapa yang kita nak sedekah? Tadi Ustaz sebut kereta ada banyak tak jalan. Saya pun tak jalan, Ustaz ceramah kurang lah. Duduk ceramah dalam Facebook lah ni. Tadi saya panggil Cina mai. Cina kereta. Saya kata, okay, you tengok kereta saya ni. Berapa you nak ambil? Saya nak jual kereta Exora. Satu lagi nak jual kereta Viva. Kereta Viva ni, saya beli hari tu sebab nak angkat makanan pergi hantar kat budak-budak asrama. Buh lauk, buh nasi lah dia pergi hantar. Budak-budak pun dah tak ada sekolah apa semua dah. Jual lah Viva ni. Exora ni pula tuan-tuan. Duk bawa saya, duk mengajak di Ipoh Exora tu lah. Exora turbo hitam. Lah ceramah apa pun tak ada lah. Saya kata ambil 2 kereta ni. Bagi duit kat aku. Pasal apa Ustaz tak ada duit sangat ke? Saya nak buat rumah pondok. Nak buat rumah untuk orang tua. Dia tak ada rumah. Numpang kakak. Kakak marah. Numpang kakak. Abang ipang duk marah. Bayangkan tuan-tuan. Itulah kerja saya. Saya buat pondok kat makcik duduk lah. Ni saya nak buat untuk 2 orang duduk. Pasal apa yang saya buat? Bukannya mak saya, bukannya kak saya, bukannya makcik saya, bukan mak ngah saya, bukan mak long saya. Sebab dia saudara Islam saya. Pasal apa yang saya nak buat? Sebab saya rasa seronok. Di sekolah saya ni tuan-tuan ada dekat 300 buah pondok. Yang duduk dalam dia pula 200 lebih. Lah pakai duduk balik PKP ni tinggal 50. Pasal apa yang saya nak buat sangat? Sebab saya rasa seronok. Saya sediakan rumah untuk orang yang tak ada rumah. Tadi Ustaz sebut beli wheelchair. Dia boleh dapat wheelchair. Kaki ni kena potong. Pasal kencing mana? Perempuan. Cari kaki palsu ni. Saya waktu ceramah di mana? Di Batu Kurau. Di Batu Kurau. Saya masuk dalam masjid habis sembahyang. Satu jemaah mai kat saya. Dia kata, Ustaz jangan percaya orang tu. Bukan ketua kampung. Tahu ketua kampung Ustaz. Kaki bohong, kaki tipu. Ya, rupa kaki palsu. Astagfirullahaladzim. Kaki dia palsu kerja mana? Kata celaka benda ni berkenal pun. Tu kaki tipu. Betul kakak? Macam-macam manusia ni. Berapa kali saya terkenal dengan mereka tuan. Beli wheelchair ni bukan jenis hak tolak tu. Hak duk kontrol pakai bateri. Pergi cari di KL. Sebab tu lah nama dia kencing manis. Diabetes. Tak jaga betul-betul, dipotong betih. Diabetes. Tak jaga lagi, paha. Hang tak jaga lagi, paha tak ada, itu nama dia diabetes. Tak mana faham, tak faham tu tak. Usai pah di sekolah saya. Tapi bila mereka dapat kaki palsu, dapat kerusi beroda ni, kerusi automatik ni, lapang. Saya bukan nak pujian mereka, saya bukan nak duit mereka pun miskin. Yang saya harap daripada mereka ialah doa. Ingatan. Yang kita nak ialah doa. Mereka rajin sembahyang. Mereka rajin baca Quran. Mereka rajin sembahyang malam. Saya malas sembahyang malam.
Mereka rajin puasa. Saya pula tunggu Ramadan puasa. Mereka ni orang baik. Doa mereka ni mudah-mudahan mustajab. Yang tu yang saya nak. Bila mustajab yang tu, Tuhan tolong banyak. Tuhan tolong saya banyak. Tuan. Mungkin doa mereka ni. Saya sakit jantung. Saya tak tahu saya sakit jantung. Dia duk kutuk saya dalam Facebook. Hang sakit jantung pun hampir hospital. Saya sakit jantung lama. Saya tak tahu. Saya pergi umrah. Saya pergi ceramah di Aceh. Saya berjalan-jalan, relax. Saya naik tangga. Saya tak naik lift. Saya berlari. Saya main badminton. Orang panggil saya Lee Chong Zeng. Dan saya ada sakit jantung. Dan saya tak tahu saya sakit jantung. Saya duduk di Mekah tu. Hotel saya tu 18 tingkat. Saya duduk tingkat 18. Lift penuh. Makcik-makcik ni susun sekali datang dengan Indo, Turki semua. Malas ke berebut. Naik tangga 18 je boleh naik. Sihat. Habis tu saya ceramah. Saya rasa penat. Masuk hospital. Bila masuk hospital tuan-tuan, doktor kata saya tak ada sakit jantung. Habis tu yang tadi, penat. Ustaz penat. Mai doktor ni ustaz penat. Oh, Alhamdulillah tak ada sakit jantung. Tapi dalam Facebook kata, matilah. Ustaz Kazim meninggal dunia. Besok paginya, saya nak balik. Doktor nak buat angio. Doktor nak buat angio. Saya kata tak payahlah buat. Okey, saya pun dah sihat nak balik. Buatlah. Dua doktor lelaki pujuk. Saya tak mau. Hak doktor perempuan pujuk. Kalah. Tak menikah lagi pula. Buat selalu. Buat baru. Masa buat saya menyembang dengan doktor. Tengok duk menyembang ni. Tangan saya ada. Ustaz ni. Ni bekas NGO ni. Menyembang dia. Mau ngangong nyembang. Dia diam. Apa hal ni? Dia tanya saya. Datuk tak tahu ke Datuk dah dua kali kena serang jantung? Tak tahu. Datuk tak tahu ke 100% tersumbat jantung Datuk? Tak tahu. Datuk tersumbat dah 199.99%. Masa tu saya tengok dia diam, saya lagi diam. Entah. Oh, sudah. Entah. Kalau aku tak buat, aku tak tahu lega. Entah. Waktu itu, ada doktor masuk daripada luar. Dia kata dekat Datuk yang operate saya tu. Dia kata, Ustaz, Datuk, pesakit di luar, hadiahkan stand untuk Ustaz Kazim. Dia tak nak buat untuk dia, dia bagi kat Ustaz Kazim, selamatkan dulu satu yang tersumbat daripada 3 tu, bagi satu mendapat. Waktu tu tuan-tuan kalau jadi saya, tuan-tuan nak rasa apa? Saya sihat, saya tak tahu, saya berjalan ni stress test, saya buat semua ECG, semua X-ray semua saya buat. Saya orang yang jaga kesihatan saya. Saya tak tahu saya ada sakit jantung. Itu yang saya katakan tadi. Saya lepas kena serangan jantung tu, lagi saya tolong orang. Sebab Tuhan tolong saya banyak. Waktu orang lain tak boleh tolong kita, baru kita tahu. Belagak sangat buat. Tapi kalau kita orang yang ingat pada Allah, orang yang yakin pada Allah, orang yang tolong agama Allah, Allah tolong kita balik. In tansurullah yansurkum. Salah satu menolong agama Allah ialah ni. Ni dia kita cakap ni. Dia duduk dalam masjid, mai buat masjid semua, dia tolong agama Allah. Saya dah kata dah, hak mai dalam masjid ni baik. Jarang orang jahat mai. Jarang tuan-tuan. Kalau dia mai mencuri. Curi duit tabung, curi duit mak ngah tengah sujud. Mak ngah tu tengah sujud. Tok beg depan, ada. Duduk, Rabbi Ghafirli hilang. Masa duduk sujud ada. Allah. Tak ada habis pun. Allahu Akbar. Ada orang laki-laki menyamar jadi perempuan pakai telekung. Langkah. Oh, jahat sungguhlah. Tambah sekarang ni pakai ni pula. Laki perempuan buka ngak ada misai bang.
Saya nak cakap apa pada tuan-tuan? Yang mai ni semayang, yang mai ni bersih, yang mari ni rajin semayang malam, yang mari ni rajin puasa. Besok puasa dah, hari Khamis puasa. Ni Senin mari puasa dah. Orang macam ni yang duduk dalam masjid kita, orang yang macam ni yang semayang dalam rumah Allah ni tuan-tuan, dan rumah Allah tu pula kapek tu kita wakaf. Tiang kita wakaf, bata kita wakaf. Mudah-mudahan apa yang dia doa sampai pada Allah, makbul di sisi Allah. Yang ni lah yang kita harap sebab kita lemah. Kita tak larat. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan, saya jumpa apa, dengan sebab itu saya seronok sedekah ke orang. Saya jumpa macam-macam benda pelik-pelik. Apa yang saya jumpa? Pelik-pelik. Pelik. Tapi saya tak mau cerita ni jadi riak lah. Saya buat satu contoh. Tadi saya buat satu contoh waktu saya sakit. Saya bawa orang pergi umrah. Makcik ni angkat barang, hak mana kaki tak ada apa semua ni angkat semua. Dengan kaki-kaki palsu dia angkat sekali. Duk dalam bas tu nak berjalan lah. Tanya isteri, mana beg abang? Beg apa pula? Dia tak payah tanya lah. Dia tanya kita pula, beg apa? Mana dia tak jumpa? Rupa tu, duduk dalam airport. Tinggal dekat dia. Kita pergi angkat barang. Dia bawa beg dia, dia jalan tinggal beg kita. Masuk dalam airport, cari pula lost and found. Ngungang, tuan-tuan. Sebelum saya turun tu, tak apalah mama duit ada sini semua, pasport ada dalam beg galah ni, biar pergi situ lah. Kayaknya ada apa pun kepiah, tasbih berapi lah. Tuan-tuan, tiba-tiba bas mati enjin. Tengah duk elok, mati gerak-gerak. Tapi tanya tak arah apa masalah? Tak tahu. Lama lagi tak? Tak tahu. Tak apa hari repair, aku nak pergi sana. Masuk balik duk ngorang cari dalam tu, jumpa balik. Jumpa dah. Elok sampai kat bas boleh start jom jalan. Tuan-tuan nak tak rasa seronok lagu tu? Sebab tu jangan kedekut. Saya tak kata saya tak kedekut, tapi itulah yang saya buat berbelah-belah tahun, tuan-tuan. Jaga orang tua, buat surau, buat apa semua ni, Allah Ta'ala bagi. Orang kata lagi riak pula, tapi saya mengajar, saya kata ni semata-mata mengajar. Nak tunjuk betulnya cakap Allah. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Okey. Tadi ada pakcik jaga, abang jaga. Tengok ustaz dalam YouTube tu. Tengok betul mudah lah. Sedekah rajin, insya-Allah mudah. Sedekah lalu mudah. Abang jaga dia cakap. Tengoklah YouTube tu. Tengok betul mudah. Subhanallah. Apa rahsia dia? Sedekah. Dah kempen suruh sedekah. Sedekah. Jadi insya-Allah untuk masjid tuan-tuan malam ni saya bagi 1,000. Mudah-mudahan besok kita dapat 1.5 juta ni dengan sokongan anak-anak karya kita nanti. Mudah-mudahan bagi manfaat kepada semua orang. Dan pahalanya berpanjangan sampai bila-bila untuk kita. Sekadar itu sahaja tuan-tuan. Pukul 9 dah cukup. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas kerana sudi bersama dengan kita pada malam ni, dan tuan-tuan yang menyumbang dan infak pada malam ni kita ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan infak tuan-tuan itu diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi kebaikan kepada kita semua.